Hai guys, so hari ni kita nak ceritakan satu lagi model kereta Proton yang berkonsepkan bodi yang unik, iaitu Proton Arena atau lebih dikenali sebagai Proton Jambak di pasaran United Kingdom, Taiwan, South Africa dan Australia. Kejap. Korang perasan tak? Setiap kali ada nama Proton eksport ke luar negara, pasti akan ada nama dua buah negara ni, iaitu United Kingdom dan Australia. So, macam mana diorang Proton ni boleh sentiasa tembus kepada pasaran dua buah negara ni? So, dalam setahun lebih yang lepas, saya pernah upload satu video menceritakan tentang 5 kereta Malaysia yang paling gagal, dan Proton Arena ataupun Proton Jambak ni termasuk dalam salah satu senarai tersebut, dan menjadikan Proton Arena satu lagi keluaran kereta nasional yang gagal. Dan ramai di antara netizen semua yang komen, "Weh, Proton Arena tak gagal weh. Harga RM25,000 lagi. Arena popular weh. Arena tak gagal lah. Weh, apa ni? Proton Arena berjaya babe dekat luar negara. Apa ni?" So, topik hari ni, adakah Proton Arena gagal ataupun tidak? Strategi fight! Conquer! Okey, Proton Arena ni sebuah kereta yang lain, memang lain daripada yang lain. Kereta ni berkonsepkan sebuah mini pickup truck yang mempunyai 2 pintu dan 2 tempat duduk saja. Pickup truck yang mempunyai 2 pintu dan 2 tempat duduk sahaja. Dan Proton Arena ni dia hanya menggunakan front wheel drive. Berbanding dengan kebiasaan pickup truck yang lain, kebanyakannya ada option 4x4. Tapi Proton Arena ni tak ada. Semua hanyalah front wheel drive semata-mata. Yang mana kalau kita tengok model-model Proton yang lain yang mempunyai 2 pintu, iaitu Satria dan Proton Putra, dekat bahagian belakang dia ada 2 seater. Tapi Proton Arena ni dekat belakang dia tak ada apa-apa seater. Belakang dia ada cargo bed. So, Proton Arena ni mula diperkenalkan pada tahun 2002 dahulu, dan dia pernah diproduce pada tahun 2001 hinggalah ke tahun 2009, yang mana pada era tersebut popular, sangat-sangat popular dengan pickup truck Mitsubishi Storm yang warna kuning tu kan. Waktu tu Malaysia memang sangat-sangat popular dengan model ni, iaitu Mitsubishi Storm, yang mana hari ni dah digantikan dengan Mitsubishi Triton. Selain daripada Proton Satria dan Proton Putra, Proton Arena ni adalah satu lagi model yang based on Proton Wira. So, kalau based on Proton Wira, dah tentulah enjin dia menggunakan enjin yang sama dengan Proton Wira, iaitu Proton Wira 1.5. So, Proton Arena ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter NA naturally aspirated 4G15 inline 4, yang mana pada waktu tersebut hanya didatangkan dengan satu variant transmission saja, iaitu 5-speed manual. Daripada segi suspension, kereta ni didatangkan dengan front wheel drive sebab kereta ni based on Proton Wira. Tapi apa yang berbezanya dengan model-model yang best daripada Proton Wira seperti Satria dan Putra, yang mana model-model tersebut menggunakan multi-link rear suspension, tapi untuk Proton Arena ni dia menggunakan suspension belakang torsion beam lift spring. Kereta ni waktu dilancarkan didatangkan dengan 3 variasi, iaitu variant freestyle, variant sport deck, kemudian variant fastback. Ada 3 tu kan, ada yang tutup atas lah, ada yang besi terkeluar lah kan, macam-macam. Kereta ni tak dicipta untuk penggunaan yang heavy duty. Dia tak macam Hilux, dia tak macam Mitsubishi Storm pada waktu tersebut, yang mana dia boleh digunakan untuk heavyweight. Tapi keluasan cargo bed dekat belakang tu sebenarnya agak luas, yang mana keluasan dia kira-kira lebih kurang 800 liter. Dan maksimum load dia, maksimum berat dia, dia boleh angkat sehingga 570 kg. Kalau average rakyat Malaysia dewasa, belakang tu boleh naik sehingga 8 orang dewasa. Okey, daripada segi harga, harga asal kereta ni tak silap saya lebih kurang 51,000, lebih kurang daripada 50 ke 60,000 harga dia. Kalau silap, maafkan saya sebab saya tak pernah jual kereta ni dulu. Tapi back on 2010, waktu mula-mula saya bergelar salesman dulu, masih ada lagi sikit-sikit stok pada waktu tersebut, yang tak silap saya harga dia lebih kurang 51,000. Tapi second value dia dekat Malaysia sekarang memang tak boleh dengar. Harga Proton Arena ni korang hanya boleh dapat daripada lebih kurang 20,000 ke 30,000 lebih pun ada lagi. 25, 28, ada yang belas-belas tu ada. Tapi memang susah nak dapat lah.
So kalau kita fikirkan daripada 2002 hingga 2009, kereta ni agak lama juga dalam pasaran, iaitu 8 tahun. Tapi untuk sebuah kereta yang berada 8 tahun dalam pasaran, kita jarang nampak atas jalan raya. Bagaimana kita nak kategorikan dia sebagai tidak gagal? Itu dekat Malaysia. Tapi dekat British, dekat UK, kereta ni bertahan lebih daripada 1 dekad. Lebih daripada 1 dekad. So, adakah Proton Arena ni sebenarnya gagal ataupun tidak? Sebenarnya, ya, kereta ni berjaya di pasaran luar negara, tapi bukan dekat sini. Bukan dekat pasaran domestik Malaysia. Yang dikategorikan sebagai berjaya di luar negara tu pun sebenarnya cuma beberapa ribu unit sahaja sebenarnya. Sebenarnya kegagalan sebuah kereta ni terletak bukan daripada segi dia punya second value dia. Tak kira second value tu dia jual 100,000 ataupun 1 juta sekalipun, keuntungan kereta terpakai tersebut dah tak ada kena-mengena langsung dengan dia punya pengeluar asal. Tak kira kereta ni sekarang market value dia 100,000 sekalipun, Proton dah takkan mendapat keuntungan daripada situ. Dan gagal ataupun tidak sebuah model tersebut sebenarnya bergantung sewaktu kereta tu sedang dikeluarkan, sama ada dia meet target pengeluar tersebut ataupun tidak. Kalau kita tengok 8 tahun dalam pasaran, kereta tak nampak banyak atas jalan raya, saya dapat rasakan ianya tak meet target asal Proton. Saya dapat rasakan Proton sebenarnya nak jual lagi banyak lagi kereta ni dekat Malaysia. Dan majoriti Proton Arena ataupun Proton Jambak ni berada di pasaran UK. Kebanyakan Proton Arena ni ataupun Proton Jambak ni suka digunakan oleh pengguna-pengguna luar negara, terutamanya United Kingdom dan Australia, di kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan dia punya countryside kan. Tapi akhirnya selepas beberapa tahun kereta ni di luar negara, akhirnya kereta ni terpaksa akur juga disebabkan model ni mendapat rating yang sangat-sangat rendah daripada segi aspek keselamatan dia, safety. Daripada segi safety, Proton Arena ni tak pernah melakukan apa-apa crash test ataupun sebagainya sehinggalah tahun 2009. Yang mana pada tahun 2009 tersebut, tahun terakhir kereta ni diproduce, Australia dia buat crash test kereta ni dekat satu badan organisasi UNCAP, iaitu Australia New Car Assessment Program, dan hasilnya kereta ni mendapat hanya 1 bintang per 5 bintang. That's the lowest rating yang sesebuah kereta boleh dapat sebenarnya, 1 bintang. So sebenarnya konsep Proton Arena ni 2 doors 2 seater mini pickup truck sangat sesuai, sangat relevan untuk pasaran luar negara, tapi akhirnya dia terpaksa akur sebab dia lack of system safety. Okey, kelebihan. Apa kelebihan yang dia ada yang kereta-kereta lain tak ada? Nombor 1, kereta ni Proton Arena, Proton Jambak ni mempunyai cargo bag yang rendah. Berbanding dengan lain-lain pickup truck, cargo bag dia orang semua tinggi-tinggi kan, sebab kereta tu pun tinggi. Jadi bila tinggi, kalau kita nak angkat barang, kita kena liftkan up tu tinggi sikit. Tapi kalau macam Proton Arena ni, dia punya lantai tu rendah, so mudah untuk kita angkat barang, mudah untuk kita sorong motor ke. So itu adalah salah satu kelebihan yang market Australia dan United Kingdom ni suka dengan Proton Arena ni, sebab dia rendah, so mudah dia nak angkat batu ke, dia nak angkat barang dia ke kan. Kelebihan yang kedua, Proton Arena ni sebenarnya boleh dikategorikan sebagai murah. Murah daripada segi harga kalau kita nak bandingkan dengan mana-mana model 4x4 yang lain, tak kira di pasaran domestik Malaysia ataupun luar negara. So kekurangan dia, apa kekurangan untuk Proton Arena ni? Kekurangan Proton Arena ni sebenarnya bukanlah dia punya 2 doors dia, bukan. Tapi kekurangan dia adalah 2 seater. Dia mempunyai 2 tempat duduk sahaja. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, memang tak ada market langsung untuk sesebuah kereta yang macam ni. Cuba kita fikirkan, siapa yang sebenarnya sesuai untuk beli kereta macam ni? Hanya ada 2 seater, lepas tu ada cargo bag kat belakang. Kebanyakan Proton Arena ni dibeli dengan tujuan untuk komersial, untuk berniaga, untuk sikit-sikit kerja kontraktor, buka food truck ataupun untuk kereta weekend. Tapi kalau untuk kereta penggunaan utama keluarga, bagi saya memang tak sesuai, sebab bukan masalah 2 pintu tapi masalah 2 tempat duduk. Dekat Malaysia ni bagi saya memang tak ada langsung target market untuk Proton Arena ni. Kalau ada pun kecil je. Yelah, kalau untuk orang yang berniaga pun, daripada dia beli Proton Arena baru 50 ke 60 ribu, baik dia beli sebuah van lagi besar, lagi murah. Sebab dia pun nak buat berniaga je, pasar malam ke, food truck ke. Dia tak perlukan sebuah kereta yang baru sebab dia nak pakai lasak.
Untuk penggunaan lifestyle orang bandar pun bagi saya kurang praktikal juga. Praktikal dia datang daripada segi dia punya cargo bag tu saja kat belakang. Tapi yang paling penting tempat duduk tu. Hanya boleh bawa satu orang penumpang saja dengan dia punya driver. Tapi untuk pasaran luar negara memang berbeza. Yang mana dekat pasaran luar negara sana harga kereta ni sangat-sangat rendah kalau nak dibandingkan dengan diorang punya average pendapatan. Berbeza di Malaysia. Di Malaysia RM50,000 tu adalah kita boleh dapat sebuah kereta yang main untuk sebuah keluarga. Dan kekurangan kedua Proton Arena ni iaitu daripada segi dia punya sistem safety, yang mana dia tak ada ABS, tak ada airbag. Pada zaman tersebut pun sebenarnya dah sepatutnya sebuah kereta di-equip dengan satu airbag sekurang-kurangnya. So, kenapa Proton Arena ni boleh dikategorikan sebagai tak meet Proton punya target ataupun gagal ataupun kurang mendapat sambutan dekat Malaysia ni, iaitu dengan 4 sebab. Kereta ni sebenarnya bagus tapi salah timing, salah era. Proton sentiasa mengeluarkan sebuah kereta daripada masa depan macam Proton Juara, Proton Savvy, yang memang rakyat Malaysia pada waktu tersebut belum familiar lagi dengan konsep 2 doors 2 seater mini pickup truck, belum lagi boleh dihadam oleh rakyat Malaysia pada waktu tersebut. Tapi tahniah sebenarnya, syabas kepada Proton sebab diorang sentiasa cuba melakukan sesuatu yang berbeza. At least diorang mencuba. Walaupun sebenarnya kereta tu kurang sambutan. Sebab kedua kereta ni kurang mendapat sambutan dekat Malaysia ni, iaitu kereta ni hanya ada 2 tempat duduk saja. Yang macam saya terangkan tadi, 2 tempat duduk memang kurang sangat-sangat. Market dekat Malaysia ni yang boleh gunakan kereta ni sebagai everyday car dia ataupun sebagai production besar-besaran. Sebab ketiga, kenapa Proton Arena ni kurang mendapat sambutan pada awal pengeluarannya, iaitu disebabkan brand Proton pada era tersebut mempunyai satu image yang agak kurang baik. Sebab pada era tersebutlah adanya Proton Juara, Proton Savvy, Gen 2, yang mana banyak kita dengar ada masalah itu, ada masalah ini. Kecuali Proton Juara Proton Juara saya tak pernah dengar dia punya masalah-masalah tertentu. Mungkin sebab dia punya unit atas jalan raya sangat-sangat kurang. Tapi Proton Juara pun sebenarnya salah satu model yang sangat-sangat unik. Sebenarnya kereta tu bagus. Sebenarnya kereta tu adalah datang daripada masa depan. Sebab yang keempat, kenapa dia kurang mendapat sambutan adalah disebabkan dia based on Proton Wira. Proton Wira dah dilancarkan sejak 1993. Proton Arena ni dilancarkan hampir 10 tahun selepas tu, iaitu tahun 2002. So, rakyat Malaysia pada waktu tersebut dah jemu enough lah dengan bentuk yang macam ni, lampu yang sama. So, itu adalah serba sedikit apa jua yang korang perlu tahu, apa yang korang nak tahu tentang Proton Arena aka Proton Jambak. Ya, kereta ni sebenarnya tidaklah totally gagal sebab dia berjaya juga dekat pasaran luar negara. Ramai sebenarnya yang masih gunakan kereta ni dekat luar negara. Ada dikatakan masih boleh nampak lagi dekat atas jalan dekat luar negara. Sama juga dekat Malaysia, sebenarnya masih sikit-sikit ada lagi kalau kita perasan. So, saya harap Proton dapat kembali keluarkan model-model pickup truck macam ini. Mungkin diorang boleh gunakan platform daripada model-model yang dah sedia ada, macam Proton X70 macam ni. Oh, ini bukan ini hanyalah rekaan Theophilus Chin semata-mata, yang mana ini adalah Proton X70. So, saya harap video ni dapat mendatangkan minat dan knowledge pada korang semua yang menonton, dan pada korang yang baru terjumpa channel ni, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk subscribe channel ni. Dan pada korang yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Dan pada korang yang belum subscribe, please smash button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata, saya Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer!